Menarik pagi ini, Zahid jangka akan ada lagi MP pembangkang sokong Perdana Menteri. Semua adun bersatu dikumpul untuk lafaz ikrar depan Muhyiddin. Syed Saddiq lepas jawatan Presiden Muda serta-merta. Malaysia menang kes tuntutan kumpulan Sulu di Mahkamah Perancis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam Netstep News edisi pagi Jumaat 10 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Ahmad Zahid Hamidi menjangkakan ada beberapa lagi ahli parlimen pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lama lagi. Kata Timbalan Perdana Menteri itu, beliau memandang positif terhadap perkembangan tersebut dan turut berharap lebih ramai lagi ahli parlimen berbuat demikian. Bagaimanapun, Ahmad Zahid tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai jangkaannya itu. Kepimpinan Datuk Seri Anwar dilihat kini semakin kukuh ekoran sokongan yang diberikan 4 ahli parlimen PN khususnya dari Bersatu. Ia dimulakan ahli parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid pada 12 Oktober lalu, diikuti Suhaili Abdul Rahman pada 30 Oktober, Muhammad Azizi Abu Naim dari Gua Musang pada Kelmarin, sebelum diikuti Zahari Kecik dari Jeli Kelmarin. Dengan sokongan yang diberikan secara terbuka itu, kerajaan memiliki lebih daripada jumlah yang mencukupi untuk menguasai Dewan Rakyat secara majoriti mutlak. Sementara itu, mengulas pandangan diberikan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang tidak senang dengan sokongan diberikan ahli parlimen Bersatu itu, Ahmad Zahid berkata sikap yang betul ialah menanamkan sangkaan baik. Bersatu semalam mengakui langkah mereka mengambil alih kerajaan pusat terganggu. Ekoran langkah 4 ahli parlimen mereka memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Bersatu, Razali Idris berkata perkembangan itu juga menimbulkan keresahan dalam kalangan ahli parti terbabit, khususnya di peringkat akar umbi. Razali yang juga Exco Terengganu turut mengecam 4 ahli parlimen Bersatu yang dianggapnya lemah dalam prinsip perjuangan dan mempertahankan keputusan parti untuk menjadi pembangkang. Justru, kata Razali, semua ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu telah dikumpulkan untuk bertemu dan melafazkan ikrar taat setia di depan Presiden mereka, Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada adun Nenggiri di Terengganu dan juga ahli parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim turut hadir. Seorang lagi ahli parlimen pembangkang menyatakan secara terbuka kesediaannya untuk menyokong kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim jika Putrajaya boleh memperuntukkan dana yang cukup untuk kawasannya. Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal memaklumkan Kepala Dewan Rakyat semalam bahawa beliau berharap untuk mendapatkan kira-kira 30 juta ringgit bagi kawasan di kerusi parlimennya di Perak di bawah Belanjawan 2024. Jumlah itu berdasarkan beberapa siri projek dan inisiatif yang dirancang untuk Bukit Gantang. Antaranya lain termasuk cadangan menaik taraf pusat Giat Mara, membaiki 35 tabika kemas dan pemasangan lampu jalan di kampung-kampung di situ. Syed Abu Hussein membuat kenyataan itu ketika membahaskan rang Undang-Undang Belanjawan 2024 di peringkat Jawatankuasa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Kenyataannya itu mengejutkan ahli parlimen dari kedua-dua pihak, termasuk Sabri Aziz yang duduk di belakangnya kelihatan seperti tidak percaya apa yang diluahkannya itu. Sehingga kini, seramai 4 ahli parlimen Bersatu telah menyatakan sokongan mereka kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar. 4 ahli parlimen Bersatu yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon agar tempat duduk mereka di Dewan Rakyat ditukar. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul berkata, beliau telah menerima surat daripada mereka berkenaan perkara itu semalam. Bercakap dalam sidang media di Parlimen, Johari berkata beliau akan melihat aturan dalam Dewan Rakyat sebelum membuat keputusan. Sementara itu, Johari berkata kedudukan Syed Saddiq yang disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan rasuah semalam
tidak berubah. Kata Johari, selagi ahli Parlimen MUA itu belum menghabiskan proses undang-undang yang ada, beliau tidak perlu mengosongkan kerusinya. Ahli Parlimen Ketere, Kilir Muhammad Noor menegaskan kesetiaannya kepada Bersatu adalah kekal sampai bila-bila. Sekaligus menafikan dakwaan beliau bakal mengikut jejak langkah 4 rakannya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah beliau juga menafikan ada mana-mana broker politik yang menemuinya untuk membincangkan cadangan mengalih sokongan kepada kerajaan. Hal itu kerana kata Kilir, beliau pesara pegawai kanan tentera. Ditanya kenapa namanya disebut-sebut dan dikaitkan dengan kemungkinan membelot daripada Bersatu, Kilir berkata ia mungkin disebabkan perwatakannya. Terdahulu, Kilir ditanya untuk mendapatkan pandangan selepas dikaitkan dengan ahli parlimen terbaru dari Bersatu mengumumkan menyokong Datuk Seri Anwar. Satu demi satu sokongan ahli Parlimen Pembangkang terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi indikasi kepada Perdana Menteri itu yang baru hendak mencapai umur setahun mempunyai kredibiliti tersendiri dan diyakini dalam membela nasib rakyat. Ia juga secara tidak langsung mematahkan desas-desus pertukaran kerajaan kononnya Hayat Kerajaan Perpaduan yang dibentuk hasil keputusan pilihan raya umum ke-15 November tahun lepas itu akan berakhir dalam masa terdekat. Dengan sokongan terbaru 4 ahli Parlimen Bersatu kepada Perdana Menteri, blok kerajaan kini mempunyai 151 daripada 222 kerusi, jumlah selesa 2/3 di Dewan Rakyat. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Kandian berkata perubahan ini berlaku berkemungkinan beralaskan keyakinan mereka yang merasakan sokongan perlu diberikan bagi membolehkan segala agenda dan polisi yang dirancang Kerajaan Persekutuan dapat diteruskan. Ia juga menurutnya memberikan satu bentuk legitimasi moral dan politik kepada Datuk Seri Anwar untuk memastikan apa yang beliau lakukan dapat disusuli pelantindakan yang baik dengan sokongan kepimpinan bukan sahaja dalam kerajaan tetapi juga beberapa pemimpin pembangkang. Katanya pada waktu sama, ahli-ahli parlimen ini dapat terus menggiatkan perkhidmatan dan perkara yang perlu dilakukan kepada pengundi mereka. Sementara itu, penganalisis sosiopolitik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi bersetuju dengan perkembangan terbaru ini, menyifatkan segala propaganda dan persepsi dimainkan sesetengah pihak kononnya kerajaan tidak stabil adalah tidak benar. Beliau juga percaya habuan yang didakwa diberikan kepada ahli parlimen yang memberi sokongan itu sebenarnya berbentuk peruntukan kepada kawasan diwakili supaya dapat digunakan untuk kesenangan penduduk di kawasan mereka. Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melepaskan jawatannya sebagai Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia berkuat kuasa serta-merta. Beliau berkata jawatannya tersebut akan dipangku oleh timbalan Presiden Parti itu, Amirah Aisyah Abdul Aziz, bagi memimpin muda selepas ini. Katanya dengan itu jawatan Presiden perlu lebih putih daripada putih dan sesiapa yang menjawat jawatan Presiden perlu bersih kerana ia merupakan satu beban luar biasa. Beliau katanya akan mendukung parti itu sebagai ahli dan terus bekerjasama dengan muda untuk merealisasikan semua perjuangan. Tambah Syed Saddiq selepas mengadakan mesyuarat bersama ahli jawatan kuasa tertinggi parti, beliau turut menyatakan tidak akan melibatkan diri dalam mana-mana keputusan yang dilakukan parti tersebut. Sementara itu, Amirah Aisyah berkata, keputusan Syed Saddiq mengosongkan kerusi Presiden Muda berat untuk diterima parti. Katanya keputusan Mahkamah Tinggi bukanlah penamat buat ahli Parlimen MUA itu kerana masih ada peluang baginya membuat rayuan. Malaysia melakar kejayaan lagi selepas menang di Mahkamah Perancis dalam kes tuntutan kumpulan Sulu sekaligus mematikan gerakan mereka untuk merampas aset diplomatik kerajaan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pada 6 November lepas, Mahkamah Perancis telah membatalkan perintah bagi gadai janji berkanun yang dibuat terhadap bangunan diplomatik Malaysia di Paris oleh penuntut warga Filipina kumpulan Sulu. Beliau berkata mahkamah sama telah merekod penarikan balik oleh pihak penuntut warga Filipina bagi prosedur rampasan aset terhadap bangunan diplomatik kerajaan Malaysia yang sama.
Kesimpulannya, keputusan pada 6 dan 9 November ini membolehkan keputusan membebaskan kerajaan Malaysia daripada cubaan tidak sah oleh warga negara Filipina itu untuk merampas aset diplomatik Malaysia di Perancis secara menyeluruh. Azalina kini berada di London untuk fasa ketiga tuntutan 8 individu yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu bagi berjumpa dengan peguam-peguam lantikan kerajaan Malaysia dalam menangani tuntutan mereka, seterusnya menyangkal taktik dan hujahan mereka secara komprehensif. Bersatu mendakwa sudah mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu dan akan mengemukakan laporan kepada polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa ada ahli parlimen parti itu ditawar faedah berbentuk keuangan atau peruntukan. Muhyiddin berkata semasa sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu di Ibu Pejabat Perikatan Nasional, beliau syah ada perkara sedang berlaku yang melanggar peruntukan undang-undang. Hadir sama Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, dua Naib Presiden Datuk Dr. Razi Jidin dan Datuk Seri Ronald Kiandi, Setiausaha Agung Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Ketua Armada Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Muhyiddin yang juga pengerusi PN berkata, Bersatu juga akan membuat laporan terhadap SPRM berhubung perkara sama. Beliau turut menggesa akta anti lompat parti yang diwartakan pada 6 September lalu dikaji semula susulan didakwa mempunyai kelompongan ketara. Muhyiddin merujuk tindakan 4 bekas ahli Bersatu iaitu Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa, Datuk Armizan Muhammad Ali, Khairul Firdaus Akbar Khan dan Datuk Jonathan Yassin yang bertukar parti pada Januari lalu. Bersatu turut menyifatkan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul terkilaf dalam memutuskan tiada kekosongan 4 kerusi parlimen dimenangi bekas ahli parti itu atas tiket gabungan rakyat Sabah pada pilihan raya umum ke-15. Muhyiddin mendakwa Johari membuat tafsiran khilaf berhubung perkara 49A kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amirah Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.